Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Bahayanya jika puak-puak ini dapat kuasa. Satu pendedahan demi pendedahan yang menunjukkan bahawa memang agak berbahaya jika puak-puak ini dapat kuasa semula. Ada satu artikel daripada sahbudin.com.net. Bahaya puak ni bila dapat kuasa. Jika anda setuju, boleh komen Demi Pertiwi. Jika anda setuju, boleh komen Demi Pertiwi. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih yang sudah tekan butang subscribe. Yang belum, silahkan tekan butang subscribe. Boleh join jadi member kerana kita boleh bagi hadiah topi, souvenir yang lain juga, t-shirt dan sebagainya melalui channel ini kepada semua member yang terpilih. Seorang ketua pegawai eksekutif CEO sebuah syarikat swasta telah ditahan oleh SPRM yang disyaki telah menjadi orang tengah dalam pengagihan projek kerajaan di dalam pakej rancangan ekonomi 2020 hingga 2022. Okey, itu kamu sudah tahu. Kamu sudah tahu tentang berita itu. Jadi saya teruskan dengan ulasan. Hampir 90% projek yang diberikan secara runding terus masih belum dilaksanakan kerana tiada pengeluaran surat setuju terima lagi. Justru SPRM akan memfokuskan kepada siasatan terhadap baki 10% projek yang sedang berjalan, membabitkan perkembangan projek di antara 10 hingga 20%. Okey, so ini dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pada 9 Disember yang lalu, SPRM berkata fokus siasatan berhubung dakwaan salah guna dan dana pakej rancangan ekonomi akan tertumpu kepada 92.5 bilion, iaitu jumlah yang dibelanjakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini. SPRM berkata hanya 92.5 bilion yang melibatkan dana kerajaan daripada peruntukan dianggarkan berjumlah 530 bilion ringgit dibelanjakan pada 2020 dan 2021 berkaitan pengurusan COVID-19. Berdasarkan jumlah itu, 92.5 bilion melibatkan dana kerajaan, manakala 437.5 bilion bukan daripada kerajaan. Daripada sumber itu, sumber berkata suspek yang ditahan itu dipercayai telah menerima rasuah bagi menghubungkan antara kontraktor dan pihak atasan. Nah, inilah yang disebut oleh Sahbudin Husin sebagai bahaya puak ni bila dapat kuasa. Kenapa bahaya? Kerana dapat ketika rakyat susah-susah, ketika rakyat pening-pening, tak ada duit, tak boleh kerja dan sebagainya, rupa-rupanya puak-puak ini berusaha untuk mendapatkan keuntungan melalui kesusahan COVID-19. Apabila memang terbukti bahawa seorang CEO yang menjadi dalang orang tengah dalam pengagihan projek kerajaan bawah, pakej rancangan ekonomi, bayangkan saja kalau mereka masih berkuasa sampai sekarang. Agak pelik jugalah. Mungkin kalau selalu ada PKP, selalu ada ini, selalu banyak pakej rancangan, selalu banyak ini projek, selalu banyak ni. Tapi rupa-rupanya ada orang tengah yang disyaki orang tengah yang menjadi untuk dapat komisen. Kerana dalam laporan-laporan yang lain dikatakan dia bertanggungjawab untuk collect, untuk kumpul komisen, ambil komisen yang akan diserahkan, dikreditkan kepada akaun parti politik. Parti politik mana? Belum pasti. Tapi yang pasti perkara ini berlaku ketika Kerajaan Perikatan Nasional menguasai. Jadi setakat ini Zal Azumu yang paling cuba untuk mempertahankan bekas bosnya, yaitu Muhyiddin Yassin.
Tapi makin dia coba pertahankan, nampak gayanya makin lebih ketara lagi. There's something wrong somewhere. Ada benda yang perlu disiasat. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Khairi Jamaluddin membuat kejutan dengan satu kenyataan baru, pengakuan paling berani, pengakuan yang pasti akan mengejutkan banyak pihak. Dan pengakuan ini juga pasti akan membuatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim terkagum-kagum, terkejut dan pasti mahu kalau ada manusia seperti KJ ini yang di dalam Pakatan Harapan. So tiba-tiba sahaja Khairi Jamaluddin muncul dan membuat kejutan. Khairi Jamaluddin berkata, berilah peluang kepada kerajaan baru ini untuk jalankan tugas. Itu kata Khairi Jamaluddin. Yang saya suka dengan Khairi Jamaluddin ni, the level of professionalism dia. Saya suka dengan dia kerana dia tak gila kuasa. Dia tak peduli tentang kuasa sangat. Malah dia kata dia tak perlu sangat pun. Dia tak pedulikan sangat, dia tak jadikan benda yang nombor satu untuk jadi Datuk kah, Datuk Seri kah, Tan Sri kah. Sebab tu sampai sekarang dia tak ada title Datuk. Sebab dia okey je. Kerajaan baru perlu diberi peluang untuk menjalankan tugas, memandangkan negara pada ketika ini memerlukan kestabilan politik. Bekas Menteri Kesihatan iaitu Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, prestasi kerajaan itu perlu dilihat pada jangka masa panjang dan tidak bagus untuk negara sekiranya terlalu cepat dalam pertukaran pimpinan itu dilakukan. Katanya dalam kenyataan tersebut, pendapat saya negara kita memerlukan kestabilan politik. Jadi buat masa ini kita kena bagi peluang kepada kerajaan baru ini untuk menjalankan tugas, katanya. Saya setuju. Kalau kamu setuju, kamu boleh komen, saya setuju. Tambahnya lagi, sebab saya rasa tidak bagus kalau kita cepat sangat tukar. Sekarang ini kita kena ada stabilan politik. Tetapi long term, jangka masa panjang, kita kena tengoklah. Katanya dalam ketika satu hantaran video di platform YouTube pada Sabtu yang lalu. Beliau ketika itu ditemui yang sedang menyaksikan perlawanan bola sepak Malaysia menentang Singapura di Stadium Bukit Jalil, di Stadium Nasional Bukit Jalil pada Selasa. Dalam pada itu ketika ditanya sama ada bekas ketua pemuda UMNO itu akan bertanding sebagai calon presiden UMNO akan datang, beliau enggan mengulas. Katanya, selain daripada itu turut ditanya mengenai perancangan Khairi Jamaluddin pada masa akan datang. Beliau berkata, tunggu dan lihat. Perancangan masa depan saya, katanya, kita tunggu dan lihat sajalah, ujarnya lagi. Okey, tahniah kepada Khairi Jamaluddin. Saya respect dengan orang ni. Walaupun dia tak menang, tapi saya tetap respect dengan dia. Kerana apa? Kerana Khairi Jamaluddin bukan orang yang suka untuk condemn orang lah. Dia tak suka condemn orang, dia tak suka hina-hina orang. Dan paling saya suka, kamu masih ingatkah Khairi Jamaluddin? Dia cukup berani untuk menyatakan kebenaran. Dia berani menyatakan melawan Najib Razak yang sekarang ini sudah terbukti apa yang Khairi Jamaluddin kata itu memang betul. Tentang rasuah, penyalahgunaan kuasa, penyelewengan dana 1MDB, SRC International. Khairi Jamaluddin memang bagus. Dan ternyata Khairi Jamaluddin tak suka dengan perkara-perkara yang tak betul. Itulah yang saya suka dengan Khairi Jamaluddin. Kalau kamu setuju, kamu boleh kata saya setuju. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.